Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Nama saya Farhan dan hari ini saya akan membentangkan tentang projek saya untuk job launch ni under kategori IPT, dan projek ini adalah projek final projek saya yang diberi nama Open Petro. Saya Farhan dan saya student daripada Uni 10 dan dah graduate, dan sekarang saya bekerja di Amazon Web Service sebagai Solutions Architect. Dan brief introduction tentang projek saya ini. Open Petro adalah macam korang selalu dengar settle kan. So lebih kurang je macam settle. Dan kenapa saya buat projek ini adalah tujuan utamanya adalah untuk reverse engineer apa yang Settle buat. So saya amat tertarik apa yang Settle buat tu. Macam kita pergi dekat petrol station dan kita boleh beli minyak, beli petrol hanya menggunakan mobile application je. Jadi saya macam teruja lah masa-masa itu, sebab macam mana diorang buat kan? Adakah diorang pakai IoT ataupun diorang pakai cloud dan sebagainya. Dan saya cuba reverse engineer proses itu dan saya buat saya punya own mockup untuk Settle. Dan projek ini saya gabungkanlah semua dengan IoT pakai Raspberry Pi dan Palm dan sebagainya. Dan saya tak buat mobile application, saya buat web application sebab antara sebab utamanya saya tak ke arah mobile application dan saya tak reti buat sangat. Dan mari kita pergi ke problem statement untuk projek saya ini dan apa yang saya cuba selesaikan sebenarnya. Apa yang saya cuba selesaikan sama saja seperti Settle, iaitu yang pertama sekali, cashless transaction is not widely used. Dan seperti yang kita lihat, negara Malaysia kita ini sedang menuju ke IR 4.0, IR 5.0, dan kita masih tidak nampak cashless transaction digunakan dengan lebih meluas. Seperti contoh yang amat dekat lah, kita tengok Settle, dia hanya ada di Petronas sahaja. Bagaimana dengan stesen petrol yang lain seperti Petron, Shell, Buruk Oil kalau korang tahu kan, area-area kampung kan, dan sebagainya. Dan yang kedua, apa yang saya cuba selesaikan adalah outdated interface. Dan seperti yang kita tahu, kebanyakan sistem yang bermain dengan wang adalah sangat orang panggil legacy. Maknanya sistem tu sistem lama. Dan diorang tak upgrade sebab benda tu adalah sebab sistem tu adalah critical, sebab dia bermain dengan transaction. Sebab tu diorang takut nak update, takut something break and everything. Tapi saya rasa memang ada diorang ada plan nak upgrade dan saya cuba jump bersama diorang untuk upgrade interface. Dan projek ini juga tujuannya adalah untuk introduce interface yang lebih moden. Dan ketiga adalah lack of management dashboard. Apa yang saya masukkan di sini adalah, kalau kita lihat di petrol station, diorang ada POS system kat depan tu kan. Tetapi itu hanyalah untuk kegunaan semasa kita membeli barang atau membeli minyak. Contoh kita pergi beli pam satu, kita nak isi RM30 dan POS system tu diorang just tekan RM30, minyak hijau bla bla bla. And macam tak ada management dashboard. Tak ada macam kita boleh analisa. Contoh, hari ini kita dah jual berapa banyak minyak, berapa liter minyak. Kita dah jual berapa banyak barang dalam petrol station dan kita boleh buat analisa yang lain-lain lah. Seperti sekarang COVID, kita boleh tengok juga ada ke kontak rapat yang telah datang ke petrol station kita. Okey, itu yang saya cuba selesaikan. Dan objektif projek ini adalah to promote the use of cashless transaction, to develop, untuk revamp old and outdated UI
dan test untuk automate proses and data flow, dan kita mempromosikan automation lah, seperti menggunakan IoT di mana daripada mobile app itu saja kita boleh trigger pump itu. Okey, baik, seterusnya skop untuk user, pengguna, mereka akan menggunakan web application yang di mana diorang akan buka untuk membeli minyak. Contoh diorang pilih pump ni dan berapa amount dan sebagainya. Dan untuk petrol station owner, so di sini ada dua user lah. Satu pelanggan dan satu petrol station owner. Petrol station owner akan menggunakan dashboard sistem tersebut dan akan monitor sales, monitor stock, dia punya fuel stock dan sebagainya. Okay, SDLC of choice. Software Development Life Cycle of choice yang saya guna adalah DevOps. Dan DevOps ni saya set up satu pipeline, CI/CD pipeline, continuous iteration, continuous deployment menggunakan GitHub Action, di mana saya hanya develop kat local, dan bila saya push dia akan auto deploy kepada production lah. Dan tools dan framework yang saya guna adalah, yang pertama, untuk front end saya develop sistem ini menggunakan Vue.js. Ini termasuk bahagian dashboard dan bahagian pengguna. Dan back end saya menggunakan Node.js, dan framework dia saya gunakan Express.js. Dan untuk database saya menggunakan MongoDB. Yang MongoDB ni terletak di cloud, bukan saya set up sendiri di server. Saya menggunakan MongoDB Atlas, di mana PaaS, Platform as a Service. So server yang saya deploy adalah menggunakan DigitalOcean, dan ini kemungkinan dalam masa yang akan datang saya akan move towards AWS lah selepas ini. Dan untuk percepatkan deployment process untuk front end saya menggunakan Vercel. Dan ini adalah platform serverless di mana dia boleh deploy sebarang JavaScript, front end JavaScript framework seperti Vue.js, Angular dan React.js. Dan saya juga implement web scraping dalam projek saya ini menggunakan PHP. Dia punya tools dia nama dia Goute, G-O-U-T-T-E. Dan saya gunakan ini untuk scrap harga minyak daripada website. Untuk update database saya, di mana bila kita beli minyak kan, so dia automatic detect harga minyak yang latest. So dia dah siap kalikan dekat saya punya application tu. So itu sebab saya menggunakan web scraping dalam hal ini. Dan web scraping tu saya scrap gunakan PHP, dan framework yang saya gunakan adalah Laravel Lumen, di mana lepas saya scrap, dapat data semua, saya store dalam database menggunakan Laravel Lumen ni lah. Dan memang senang nak access sebab Lumen ni memang API je, so saya access daripada front end tu hanya menggunakan Axios lah, API kan. And untuk IoT pump saya menggunakan Raspberry Pi. Dan seterusnya adalah sistem architecture. Dan sebelum AWS, sebelum saya diperkenalkan dengan AWS, ini adalah sistem architecture saya. Dan sebelum saya melakukan internship di AWS, saya hanya guna, saya bayangkan architecture saya macam ni lah. Ada Raspberry Pi Palm, dan semua ni saya pun tak tahu kat cloud ke kat local. Dan saya pun macam pening kan buat architecture kan. Dan selepas saya intern di AWS, saya rebuild balik architecture saya, implementkan high availability dan sebagainya. Dan ini adalah architecture saya yang latest lah, yang menggunakan Route Future 3, Load Balancer, AWS Amplify, AWS API Gateway, Lambda, DynamoDB, dan AWS IoT, Greengrass dan sebagainya, dan juga S3. And ya, dan itu saja. Dan akhir sekali saya letak link untuk sistem saya, dan anda boleh lihat. Dan sekian, terima kasih. Kita ke sesi Q&A. Wow, terima kasih kepada
adik kita ni, saya sebagai staff government ni bila tak sempat lagi saya sebagai staff government nak explore macam-macam stat kan. Tengok adik kita buat macam-macam ni jealous lah pula. Ya. Saya masih lagi stat yang kuno lah. Stat apa, Hmm. WAM stat, ZAM stat, masih lagi stat yang kuno. Dengan apa lambda lah apalah memang tak kenal saya. Okey, kita beralih kepada sesi Q&A. So soalan pertama, nak Yap. panggil cik ke tuan cik? Soalan pertama, family ada stesen minyak ke? Oh, actually tak ada. Tapi time buat user requirement, collect user requirement tu, saya ada kawan dan family dia ada stesen minyak lah, dan saya tanyalah pelbagai benda, dan antara yang saya tanya adalah saya tanya apa benda yang kurang kat stesen minyak kan, kat stesen minyak kau kan. Lepas tu dia cakap dia punya UI dekat POS system tu memang agak outdated lah. Saya rasa pakai SAP kot, saya tak tahu, saya teka je. Lepas tu saya tanyalah how everything works kan. Tu dia kata kalau nak pasang settle dekat petrol station kita, kat Petronas, dia kena ada first internet lah yang penting. Dan segala benda operate dekat menggunakan internet lah, dan tentu saya tahu semuanya menggunakan internet. So itulah jawapan itu. Okey. So apa plan masa depan untuk petrol system ni? Okay, saya apa ni? Eri Muzwan dan Farid lah adalah dealer kepada Petronas. So Hebat. So plan masa depan, saya hari tu ada present projek ni dekat MySiap. MySiap ni untuk first batch dia anjuran kerajaan lah untuk ramp up startup yang dekat Malaysia ni. And dia memang ambil projek-projek FYP student lah dekat tu. Lepas tu saya tak lepas sebab alasan yang dia bagi, projek saya tak logik nak bersaing dengan big player iaitu Petronas. Dan tentu saya sedikit sedih lah. Dan selepas dari itu saya macam maybe betul kot orang cakap tak lego kan, sebab bersaing dengan big player kan. Dan setakat ni saya berhenti dulu projek ni. Saya ada buat produk-produk lain lah seperti dropship system, dan sekarang ni tengah buat freelance dan sebagainya lah untuk bahagian coding. Sebab dekat AWS saya bukan technical person, saya social architect kan. So itulah plan masa depan, tak ada plan. Maybe migrate ke AWS lah. Sebenarnya tak migrate lagi. Sekarang ni dah off lah semua dekat EGT Ocean tu dan sebagainya. Okay, soalan seterusnya. Macam mana nak apply intern kat AWS? Berapa orang terlibat? Okay. Berapa orang yang terlibat dengan projek ni? Okay, yang terlibat dekat projek ni saya seorang. Saya buat projek ni saya start awal lah. Time kan kita ada FYP1 dengan FYP2 kan untuk student kan. So time FYP1 saya dah start study dekat Udemy lah, study Vue.js dan Express as a backend semua kan. And saya buat seorang semua ni, dan bila dah siap tu, lecturer dah puas hati, yang lepas tu saya tambah web scraping, Lumen dan sebagainya lah. And memang saya buat seorang. Okay. Full flat lah ni. Tak ada. Okay, next question. Macam mana nak apply intern ke AWS ni? Ada lubang tak nak apply? Okay, boleh PM, boleh refer orang lah. Dan saya apply dekat amazon.jobs lah. Boleh pergi amazon.jobs dan apply kat situ lah. Saya rasa sekarang pun ada opening, try dulu apply. Dan untuk tips-tips dia nak apply kat AWS ni, resume kena lawa lah. Dia tengok ada buat projek macam-macam, portfolio cantik, insyaAllah boleh dapat. Dan speaking kena okay, lepas tu soft skill kena okay juga. So macam tu lah cara nak apply dekat AWS. Okay, terima kasih. So kawan-kawan semua masih ada lagi apa-apa soalan nak tanya? Ada soalan? Okay, kalau tak ada, saya ucapkanlah terima kasih kepada adik kita Encik Farhan Helmi kerana membentangkan projek beliau.